Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kita berkumpul lagi. Insya-Allah menyambung meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh Asmaul Husna. Bila kita sampai itu pada nama Al-Wahhab, tajuk yang ke-29, nama Al-Wahhab. Bila kita kata dia bermaksud dengan banyak kurniaan dan juga pemberian dan juga anugerah, yang mana dan fa'al itu, wahab itu dalam kalam bahasa Arab dia bermaksud dengan mubalaghah, melampau. Dia maksud sirah mubalaghah atau melampau. Maka dia kata Allah Taala berikan kurniaan kepada hamba yang kelebihan yang agung dan berterusan, dan pemberian tadi bukan sekadar sekali pemberian, bukan berterusan sentiasa ada kepada hamba berkenaan, dan diluaskan untuk hamba tersebut kurniaan. Sebab tu kenapa digunakan lafaz fa'al, dia bukan lafaz wahib saja, wahab. Dan kita terangkan tu dia sebut berkenaan kurniaan tadi. Dia kata di antara kurniaan Allah Taala adalah rahmat. Ini capai apa yang siapa mencapai rahmat Allah Taala, dia mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Kemudian kita sebutkan juga berkenaan dengan tajuk di antaranya kurniaan Allah Taala adalah kebijaksanaan dan juga kerajaan. Hukum dan juga al-mulk. Hukum dan juga mulk. Para rasul diberikan juga wahyu oleh Allah Taala kepada mereka. Ia sebagai kurniaan Allah Taala, daripada hibah Allah Taala. Allah sebut berkenaan dengan hibah dia juga ada kata sambanya dengan isteri yang soleh, zuriat yang baik. Yang sebutkan berkenaan dengan tajuk tu kepada para anbiya, kepada Ibrahim alaihissalam, kepada Ishak, Yakub, kepada Daud dengan Sulaiman, kepada Zakaria dengan Yahya. Semua sekali itu disebut sebagai hibah atau kurniaan Allah Taala. Dan kita sebut dalam hibah ni pemberian tanpa pulangan semula. Dalam kegunaan kita biasa kata hibah, kan? Hibah ni hadiah lah. Hibah tu hadiah. Maksud dia pemberian tanpa sebarang pulangan semula. Adapun kalau kita berikan benda pada orang dengan pulangan semula, tu jual beli. Kata pun kata sewa menyewa. Tu tengok keadaan. Baik. Sambung hari ini insya-Allah tentang kenaan Allah Taala ni. Dia kata qala al-muallif hafizahullah wa hadhihi al-hibatil mutawannawwi'ah, dan kurniaan-kurniaan ini, pemberian-pemberian ini, hibah-hibah ini yang berbagai macam-macam ni, biyadihi subhanah, adalah di tangannya subhanahu wa ta'ala. Mana nak bagi ke tak bagi, itu di tangannya. Fahuwal maliku lihadzal kaun, kerana dia Allah Ta'ala adalah pemilik bagi alam semesta ini. Al-mutasarrifu fihi subhanahu kama sya'a, yang dia memperlakukan atau berbuat padanya pada alam semesta ini, dia subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dikehendaki. So, tak ada siapa boleh halang di dalam masalah perbuatan dia. Qala ta'ala, Ta'ala firman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Allah Ta'ala nyatakan, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Lillah, milik Allah, mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Mana kerajaan, kekuasaan langit dan bumi ni semua milik dia. Mana bila dia kata milik dia, maka dia boleh buat apa saja. Maka dia kata yakhluqu ma yasha, dia ciptakan apa saja dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha, dia kurniakan kepada siapa dia nak anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur, dan dikurnia pada siapa yang dikehendaki juga anak-anak yang lelaki. Anak lelaki je ada, perempuan tak ada. 4 orang lelaki, lepas tu tak ada anak perempuan kan. Tunggulah anak perempuan, tak perempuan keluar. Yang keluar anak perempuan tak ada anak lelaki pun ada juga. Au yuzawju, atau dipasang-pasangkan mereka dhukranan wa inatha, lelaki dan wanita. Mendapat anak lelaki, anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan dijadikan siapa-siapa dia kehendaki mandul. Jangan sebut cerita best je kan. Kita sebut Allah Ta'ala kurniaan yang best, seronok kan. Bila tentang sekatan, kita bayangkan yang lain.
Maksud dia, ni lah kau sini, kau tu lah. Kalau kau makan ini, kalau kau tak makan ini, dapat anak, dapat makan apa, tak ada. Anak tu dapat sebab Allah Ta'ala bagi. Kalau tak bagi, tak ada. Kalau ada, adalah. Macam kita terang tu kan, macam Allah Ta'ala beri kurniaan anak. Itu anak adalah rezeki. Dan beliau tak sebut dalam ayat ni, dia berikan gambaran, bahkan anak tu lelaki ke perempuan, dia yang bagi. Terutama pasal zaman dahulu, orang-orang musyrikin, mereka mempunyai gambaran berkenaan dengan anak wanita, anak perempuan lahir tu adalah kepayahan, adalah kesusahan. Tak suka. Lahir anak lelaki, dia seronok sangat. Sebab dia pasal cara hidup mereka. Dapat anak lelaki boleh pergi perang. Kan, pergi rompak orang boleh, ajak gaduh dengan orang takut. Anak perempuan tak boleh ajak gaduh. Jadi dia orang nampak dapat anak perempuan ni, alamak kan. Dia alamak terus. Sedangkan itu benda berkenaan adalah tidak benar sama sekali. Dan Allah Ta'ala beri kurniaan pada semua yang ada kebaikan. Tidak ada yang tak elok. Tidak ada kurniaan Allah Ta'ala yang tak elok. Semuanya elok. Macam kita terang itu kan masalah mata kan. Kita tak ada mata. Orang tak ada mata, dia tak ada mata lah. Tapi dalam masa yang sama, dan tak ada mata tadi, dia punya ingatan sangat sempurna. Yang kita yang ada mata cerah ni, ingin ngapal-ngapal tak boleh ingat. Kan? Rasa macam banyak nampak kan. Tapi rupanya makin banyak benda, makin banyak kita lepas. Itu beza dia. So sebenarnya setiap makhluk Allah Ta'ala ni sempurna pada keadaan dia. Kita saja yang sering membandingkan. Saya boleh buat ni, dia tak boleh buat ni. Tapi dia boleh buat, awak tak boleh buat. Ada benda dia tak boleh buat, awak tak boleh buat, dia boleh buat. Ini benda-benda yang kita faham. Sebab tu kenapa Allah Ta'ala berikan, walaupun cacat sekali makhluk tersebut, dia masih lagi mempunyai kelebihan berbanding yang lain. Masih lagi berkelebihan. Tidaklah kesempurnaan itu bergantung kepada bentuk rupa yang khas. Cuma kita tahu bahawa Allah Ta'ala jadikan para anbiya semua sempurna, sebab tak nak nanti awal-awal lagi ditolak dakwah mereka. Daripada permulaan dakwah dah kena lah. Tangan pun tak cukup nak dia ajak orang. Jadi tak jadi macam tu. Maka para anbiya paling sempurna. Tapi kalau dia kata dari segi masalah, setiap makhluk semua sempurna dengan cara tersendiri. Dan cacing dengan tak ada kaki, yang ular kan tak ada kaki, dia sempurna lah tu. Jangan kata pula primitif kan, mata lalat. Bukan primitif tu, mata dia lah tu. Kau bagi mata tu pakai awak tak ada pakai. Tak? Mata awak bagi kat dia pun tak cukup, tak guna. So basically memang kerana Allah Ta'ala berikan. Jadi hatta macam disebut di hujung ayat tadi, wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dia jadikan siapa-siapa dia kehendaki mandul. Innahu alimun qadir. Dia amat-amat mengetahui, amat-amat berkuasa. Amat mengetahui apa yang patut, apa yang tidak. Amat berkuasa dalam membuat apa saja, tak siapa boleh sekat. Dia nak bagi ke dia halang, itu semua kegunaan dia. Tidak ada siapa yang bercampur. Dia kata wa fi hadza dalalatun ala anna wujudal waladi wa salahihi hibatun rabbaniyah. Dia kata, dan dalam ayat ini ada petunjuk bahawa wujudnya anak wa salahahu, dan juga eloknya anak tersebut adalah kurniaan rabbani. Adalah hibah daripada rabbaniyah. Wa minnatun aminallah, dan juga kurniaan daripada Allah Ta'ala. Dia adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Al-mutafarridu bitasarrufi wa tadbir, yang dia Allah Ta'ala bersendirian dalam memperlakukan atau berbuat apa saja di muka bumi ataupun makhluk-makhluknya, dan juga dalam pengurusan. Tak ada siapa kongsi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kata macam orang dapat anak, berubat kat mana? Berubat kat mana tu bukan ayat dia. Mana sampai dah masa Allah Ta'ala bagi. Bukan sebab macam kalau tak jumpa ustaz tu, kalau ustaz tu mati tak dapat dah buat apa, buat air selusuh. Air selusuh pun dia untuk beranak. Ini untuk bagi siap-siap air selusuh, tak ada anak bagi. Air selusuh tu apa benda ni? Macam mana? Akar pokok. Ke air bacaan? Air bacaan lah. Kenapa nama selusuh? Entah, macam-macam. Ada nampak macam kembang semangkuk lah kan, ada akar pokok apa tak, gendam kembang. Lepas tu bagi perempuan tu minum. Dia ingatkan macam tu lah, macam kes tomato licin. Tahu tomato licin, makan kulit licin. Siapa ajar tahu? Kita tahu kan? Punca dia orang kata yang makan tomato kulit licin tu. Dia pegang tomato licin, dia nak pokok pipi dia macam tomato. Kes macam makan kicap anak gelap, makan soya anak putih, sama je. Duduk kat Sudan, air Rosel tambah darah. Mana ada Rosel tambah darah? Kan air Rosel yang rose kan, dia merah. So orang Sudan tu kata, ni air ni bagus tambah darah. Kita macam sampai biar benar kan. Kita tahu darah tu bukan colour je. Darah tu kan colour saja. Dan tu ada protein dia, ada macam-macam benda. Bukannya warna merah tu sebab pewarna semata-mata. Dia akan minum air kardil tu atau Rosel tu dapat tambah darah. Sama lah orang Melayu kita.
yang makan ini anak sekian, ini anak sekian, semuanya bohong. Tak ada benda betul. Ya. Atau kita masuk kesempurnaan macam Clef pun sama sebab dia, bukan sebab tu. Bukan sebab kerana minum air gelas sumbing. Semua sekali benda salah. Allah kurnia bagi kita untuk ujian. Dia bagi macam ni, yang ini cukup, yang tak cukup, yang ini lebih, yang ini kurang. Semua sekali adalah ujian. Dia buat apa saja dia nak. Kan? Dia kata al-mutafaddu bi tasarruf wa tadbir fi hadzal qauni la syarikalah. Yang dia bersendirian dengan perlakuan dan juga pentadbiran pada alam semesta ini, tiada sekutu baginya, tiada rakan kongsi. Dia buat apa dia buat. Fal amru lahu subhanahu min qabl wa min ba'du. Maka urusan adalah miliknya subhanah, semenjak permulaan sehingga apalah pengakhiran. Dari mula-mula dulu dia punya urusan, nanti akhirat pun sampai ke mana sekalipun adalah urusan dia. Tidak ada siapa kongsi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kena faham betul-betul, sebab bila kita faham ini meaning nama dia, barulah kita minta dengan betul. Kan, innaka antal wahhab, kan kita kata doa tersebut, kerana kita tahu yang berikan hidayah kita dia, yang menyesatkan kita juga dia, yang berikan panduan, yang jadikan kita senang hati dengan agama, sempit dengan agama adalah dia. Sebab tu permintaan kepada dia tidak boleh berhenti. Tak boleh berhenti. Kerana tahu dialah yang memberikan segala-galanya. Fal amru lahu subhana min qabl min ba'du. Ma syaa kana. Apa dia kehendaki terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa-apa yang dia tak mahukan, tak inginkan, tidak akan terjadi. Yu'ti man yasha wa yamna'u man yasha. Dia beri siapa dia nak, dia halang siapa dia nak. So kena faham kalau kita tak dapat apa, bukan sebab orang tak bagi. Bukan sebab orang tu kan tak naik pangkat ke, kan jalan raya ke tol kan, orang potong yang kita kata kalau dia tak datang tadi, tak kita lepas awal. Jangan kehidupan kita jangan dikaitkan dengan lambat atau cepat, kerana Allah Ta'ala yang mengaturkan segala-galanya. Hari ni jam, hari ni tak jam, besok sekian, lusa sekian, semua sekali adalah aturan dia semata-mata. Dia memberi dan dia menghalang. Dapat tak dapat satu benda, itu adalah terpulang kepada Allah Ta'ala punya aturan. La mani alima a'ta. Tiada penghalang bagi apa dia berikan. Wala mu'ti alima mana. Dan tiada pemberi bagi apa yang dia halang. Kalau dia halang tak dapat, memang dia tak bagi. Jangan pandang orang tu. Orang tu laluan. Orang tu sekat kita kan. Dia lah penyebab kita tak naik pangkat. Tapi itu bukan sebab dia, memang Allah tak bagi. Orang tu nak hilang ke tak hilang ke, dia rasa apa nak naik pangkat ke tidak, itu bukan kerja kita. Gaji naik, gaji kurang, kena potong gaji, kena tambah gaji ke, bonus dapat, bonus tak dapat, bukan sebab manusia. Allah Ta'ala tak bagilah. Kan, tak bagilah. Macam dulu kan Petronas kan. Dia tahu dapat, tiba-tiba ada sekali tu dia tak kaya sangat. Terus dia macam kan. Bonus hilang kan. Tu tahun lepas lah. Tahun ni nampak macam kaya balik. Allahu'alam. Kan. Ala kulli hal, maksud dia banyak orang kata orang ni, orang tu. Dia lupa sebenarnya yang memberi, yang menghalang adalah Allah Ta'ala. Tapi sering manusia ni salah meletakkan. Wa huwa jalla wa ala yu'ti man yasha'u min khalqihil aulada. Dan dialah jalla wa ala, maha agung lagi maha tinggi, memberikan sesiapa yang dia kehendaki di kalangan makhluknya, dia berikan anak-anak. Wa yamna'u man yasha', dan dia halang akan siapa-siapa yang hendaki. Siapa dia hendaki dia halang. Okey. Wa huwal alimul qadir, dan dia maha mengetahui lagi maha berkuasa. Macam saya sebutkan Jepun kan dia punya anak ketika lepas perang dunia pertama, perang dunia kedua, dia punya anak mengejut, lahir dengan banyak. Jadi sekarang tak ada anak dah. Sekarang makin tak ada sekian sebagainya. Usahalah effort buat macam mana pun, kalau dia kata memang tak ada. Tapi dulu pernah lah ada kesilapan manusia macam Singapura kan, digunakan perancang keluarga. Orang Melayu Malaysia pun kena juga sebenarnya. Zaman tu, zaman awal merdeka tu, kita pun ada kempen perancang keluarga. Tapi punca benda tu berlaku bukan sebab kerana makan tak cukup. Sebab pada zaman berkenaan di China berlaku kebuluran sampai dalam 3 tahun 1958, 59, 60, di China mati rakyat sebanyak 45 juta. Bukan 4 orang, bukan 40 orang, bukan 400,000, 45 juta. Zaman Mao Zedong memerintah. Sebab punca dia sebab dia bunuh burung pipit, burung ciak rumah tu yang makan padi. Alasan pasal dia kata kita nak maju kena bunuh burung ni, pasal burung ni berebut dengan kita. Ada YouTube ada kempen, tak tahu boleh buka tidak.
Ni mana pula. Okey, jap. Kalau tak ada kan kita buka kan keluar berita baru hari ni. Siapa naik, siapa turun, siapa ni yang hilang beg lah, beg tangan lah, cincin lah. Tak habis-habis lagi. Tak ada lah line internet. Dia pakai ni. Tak ada, tak payah. Tengok. Jadi dalam 3 tahun tu kita dan seluruh negara Asia sebenarnya kita terpengaruh dengan benda tersebut. Lalu kita pun sama ikut nak rancang keluarga sebab kes dia dalam 3 tahun. Kita merdeka 57. 58, 59, 60 rakyat Cina mati 45 juta. Punca kes sebab kempen Mao Zedong buat untuk bunuh burung pipit yang makan padi. Tapi burung pipit tu bila pupus, bila diorang bunuh, diorang macam tahu sampai kan apa? Diorang tak bagi burung tu hinggap ke tanah. Burung tu mati kehausan kat udara. Jatuh sekali. Kat Cina ketuk kan. Benda kempen kerajaan. Ketuk lah. Lepas tu burung tu mati dah semua. Bila mati rupanya serangga dia jadi banyak. Tong dan sebagainya. Tak nak bagi burung tu mendarat. Tin. Diorang dulu dah ada perangai macam tu. Bila tiap kali nampak gerhana, diorang ketuk tin. Buat bising. Sebab takut naga telan matahari. Ini kepercayaan orang Cina kan. Zaman tersebut dia percaya macam tu. Jadi bila ada idea baru tu dia boleh lah buat juga. Sekejap. Despero campaign. Sekejap. Beberapa tahun tu diorang buat benda tersebut dan memang kesian lah sampai akhirnya ialah burung pipit tu pupus di China. Diorang import daripada Rusia. Pasal import burung pipit daripada Rusia bawa balik ke China. Tapi lah rakyat dia mati 45 juta. Zaman Mao Zedong merintah. Jadi kita ketika tu dengan Singapura dan sebagainya semua takut anak banyak, takut tak cukup makan. Kita cuma tak cukup makan. Tapi ya, orang Melayu kita kan dia tak dengar cakap kerajaan, dengar cakap ustaz zaman tu. Okey. Yang ini ke yang ini? Yang ini kot. Yang ini kot. 3 minit net. Dia cakap bahasa lain. Bahasa Perancis kot. Tapi dia ada subtitle. Boleh tengok. Allah lambat dah pula. Baru je letak. 57 dia kata, okey. Kempen dia untuk bunuh kan. Dia kata apa? Dia kata burung disalahkan untuk makan biji-biji rin dan merampas daripada orang ramai buah-buahan hasil kerja letih penat mereka. Kata Mao Zedong. Dia komunis kan. Orang tak percaya Tuhan macam nilah. Buat tu. Okey. Tembak tu dia kata okey mobilize. Tu. Dia kata pukul bekas drum untuk takutkan burung. Lepas tu, nampak? Ketuk. Burung tak boleh mendarat tau. Burung tak boleh mendarat sampai mati, dia kata. Mati kehausan kat udara. Ni habis tenaga. Tak boleh mendarat juga. Kan? Kan? Dia rakyat ramai. Jadi, jatuh keletihan. Orang itu nak supaya alam semesta ni, alam sekitar ni jadi ikut kehendak dia. Maka tak. Dia kata dah bila sparrow ni dia bunuh, dia kata semua pest datang. Belalang lah, kumbang lah, semua sekali. Okey. Jadi tapi benda ni, rekod ni keluar lepas China jadi sekarang tau. Dulu tak keluar rekod ni. Lepas daripada dia orang dah konon terbuka kan. Semua archive tu ada. Nampak? Dengan tak ada burung untuk mengawalnya, maka serangga punya populasi menjadi melimpah kan. Dia kata macam belalang juta tu lintas negara itu, dia makan semua sekali dalam laluan dia, habis padi. Itu burung tu dibunuh tu.
Okay, dia boleh kata government estimate claim 15 juta mati starvation tau. Tapi tak, dia ni dia. Kebuluran rakyat. Apa ni like dia tu. Dia kata ironically thanks to the Communist Party meticulous record keeping. Diorang sungguh jaga sungguh kan rekod pasal negara komunis ni. Semua rekod dia simpan. Jadi dia sebut 15 juta kan. Sebenarnya bukan 45 juta. I noticed that increasingly archives from the communist era were being declassified. And tahu disqualified. Asalnya benda tu sorok simpan, tapi lepas 2003 kan diorang start 97 Hong Kong dapat balik dekat China. So China tanah besar, diorang tak komunis sekarang ni. Tu Korea Utara pun dah tukar angin. Sebab diorang dah tak jadi komunis betul lah. Sebab dulu diorang ada komunis satu bentuk ekonomi je. Bila dapat Hong Kong balik 97, diorang dapat tak boleh buat sistem lama. Dia tengok Hong Kong flourish duit banyak. So diorang tukar sistem ekonomi dan sekarang China sekarang buat sistem bukan sistem komunis dah. Tak ada dah. Jadi dalam keadaan tadi termasuklah terkeluarlah sekarang semua rekod-rekod dia kata. Dia kata they really allow me to put together what I would refer to as a self-portrait by the Communist Party of China. Kebuluran paling dahsyat. Mana Ethiopia mati tak macam ni? Kan dulu kata 80-an kita Ethiopia teruk kan. China mati lagi ramai zaman tu. Okey. Tu. 45 juta sebenarnya. Yang mati sebenar ketika mana zaman Mao Zedong dalam 3 tahun 58 sampai 60 tu 45 juta mati. Ini dahsyat kan? This extraordinary image that comes from a report by a local carver in a county in Sichuan province where he finds out that locally in the county about the quarter. Diorang buat pelajaran apa benda tak makan tanah. Dia korek selut kan tanah, dia masak kan, dia makan masak tanah tu, makan. Kononnya berkhasiat. Tapi apa jadi lepas tu? Di situ lah nak. Millions of kilos of mud have been dug up and eaten. So he wants to find out what happened. He goes down to the village. He sees a pit with villagers naked, sweating under the glare of the sun, shriveled bodies, queuing up in order to go down the pit and grab a handful of the white porcelain-coloured mud referred to as Guanyin soil. It's a vision of hell. It's a vision of hell. And once you know what happens when people ingest mud, once the moisture's taken out, it acts like concrete. Jadi konkret lah pasal bila air hilang daripada tanah tadi, jadi konkret dalam perut dia. Matilah. So the entire digestive system is totally blocked up. People that die of pain, excruciating pain. It's awful. Contoh lah banyak lain. Okey. Ala kulihal kan bila kita tengok macam ni kan. Okey, jadi yang tu yang menyebabkan kita Singapura dan sebagainya telah meletakkan satu peraturan untuk anak tak ramai. Tahu? Sebenarnya tak pernah tak bagi makanan tak cukup. Macam di Afrika bila orang kata kebuluran, bukan sebab kerana tanah tak subur, bukan sebab tak boleh turun hujan dan sebagainya, tapi sebab peperangan, perebutan kuasa. Sosialis juga, komunis jugalah. Negara yang ada di Afrika sebenarnya sosialis. Jadi diorang semua terpengaruh dengan sosialis dan ya, rebel dan sebagainya. Dan sekali tak sempat tanam pokok, mati lah. Perang je. Itu sebab yang kena faham. Bukan sebab Allah tak bagi makan. Bukan sebab Allah tak tumbuhkan tanah, ada pokok, ada tanah tak ada. Punca sebab manusia ni makin kejar sama sendiri, berebut kuasa. Maka hasil dia barulah tak ada anak. Bukan sebab kerana tu. Okay, jadi memang Allah Ta'ala berikan siapa dia nak dan anak, dia halang siapa dia nak anak. Dan benda tadi sekarang ni dah kita lihat bila cara hidup kita, masyarakat dunia sekarang ni sibuk dengan cara hidup bebas sebagainya, anak telah menjadi benda yang makin jarang. Di Malaysia pun kelahiran makin turun. Kita harap semoga Allah Ta'ala jadikan kita sedar cepat dengan apa contoh macam apa gay, lesbian dan sebagainya. Patutnya benda ni diharamkan dari awal kerana mereka ni adalah di antara kumpulan yang akan menyebabkan rakyat Malaysia jadi kurang.
Kalau dah jantan kahwin jantan nak beranak tak mana? Jadi basic dia macam tu. Jadi Allah Ta'ala nyatakan, wa qauluhu Allah Ta'ala nyatakan, yahabu liman yasha'u inatha, dia kurniakan bagi siapa-siapa dia nak anak-anak perempuan. Ayarzuquhu banatin faqat laisa ma'ahunna dhukur. Maksud Allah Ta'ala, rezekikan orang berkenaan anak-anak perempuan sahaja, tiada bersama mereka sebarang anak lelaki. Ini ada manusia. Wa qauluhu Ta'ala firmankan juga dalam ayat tadi kita baca, wa yahabu liman yasha'u dhukur, dan dia kurniakan kepada siapa dia nak akan anak-anak lelaki. Yarzuquhul banin faqat. Allah Ta'ala rezekikan orang berkenaan anak-anak lelaki sahaja. Laisa ma'ahunna inath, tidak ada bersama mereka sebarang anak perempuan. Wa qauluhu Ta'ala nyatakan au zawjuhum dhukranan wa inatha, atau Allah Ta'ala pasang-pasangkan mereka lelaki dan wanita. Maksudnya dia himpunkan bagi siapa dia nak lelaki dan wanita dalam kurniaan dan pemberian. Dapat anak lelaki, anak perempuan. Dan kemudian Allah Ta'ala nyatakan wa ja'alu man yasha'u aqima, dan dijadikan siapa-siapa dia nak mandul. Ini tidak ada anak. La yuladu lahu asla, tidak dilahirkan untuk dia sebarang anak sejak asal. Jadi ini sebenarnya kurniaan Allah Ta'ala. Dia bagi sebenarnya padan dengan orang sebut, dan memang ada sebab. Cuma kita tak tahulah. Mungkin kalau kita tahu dan dalam kekurangan tadi kita jumpa kesempurnaan, kita akan berbahagia. Tapi kalau kita tak reti juga, dan kita akan menyalahkan nasib lah. Kenapalah sekian, makan dah tongkat ali, makan dah madu, makan dah sekian tak dapat anak. Tapi Allah Ta'ala kata dia yang menjadikan siapa dia nak sebagai mandul. Ini dia letak. Jadi dia kata faqassama subhanahu hala zaujain ila arba' aqsam. Maka Allah Ta'ala membahagikan keadaan orang yang berkahwin dua pasangan suami isteri ni kepada 4 bahagian. Minhum may yu'tihi albanati. Dan di antara mereka ni ada yang dia berikan dia akan anak-anak perempuan. Wa minhum may yu'tihi albanina. Dan di antara mereka yang dia berikan akannya anak-anak lelaki. Wa minhum may yu'tihi minan naw'aini dhukuran wa inatha. Dari kalangan mereka yang Allah Ta'ala berikan dia daripada 2 jenis, lelaki dan wanita. Wa minhum may yamna'uhu hadha wa hadha. Dan ada kalangan mereka yang Allah Ta'ala sekat ini. Anak lelaki tak ada, anak perempuan tak ada. Fa yaj'aluhu aqima. Maka Allah jadikan dia ni sterile, tak ada anak. Dia kata la naslahu, tidak ada keturunan bagi dia, dan wala yuladu lahu, dan tak dilahirkan anak untuknya. Ini Allah Ta'ala berikan. Tapi setiap manusia tu dia sebenarnya dia kena faham. Allah Ta'ala bagi ke tidak tu dia lebih mengetahui kenapa. Jangan kita kata macam kenapa tidak. Kita nak, Allah nak. Kehendak Allah Ta'ala mengatasi kehendak kita. Ini maksud dia bila kita kurniaan pun dia yang bagi. Halangan pun dia yang halang. Bukan yang lain Qala Ibnu Qayyim. Berkata Ibnu Qayyim dalam fi nuniyatihi, dalam syair dia dalam kitab beliau. Cuma saya akan terangkan balik dia punya pengertian ni. Cuma bentuk yang Ibnu Qayyim sebut ni sebenarnya bukan yang kaitan dengan tajuk ni. So saya terangkan depan ni. Dia kata wallahu khaliqu naw'ina min arba'in. Dan Allah lah yang ciptakan jenis kita ni daripada 4. Mutaqabilatin kullaha biwazanin. Saling bertentangan kesemuanya dengan imbangan. Zakarun wa untha walladhi huwa ridduhu. Laki dan wanita dan yang lawan dia. Okey. Dia kata dan laki daripada wanita dan yang lawannya. Mana daripada laki dan daripada wanita. Ni semua kita daripada laki daripada wanita. Lahir dari laki, lahir daripada wanita. Yang ia adalah, dan lawannya siapa? Adam tak ada, bapa tak ada, mak. Wa kadzalika min untha bila zakarin. Dan ada kadang wanita yang tak ada dengan tanpa lelaki. Okey. Ingat dia demikian juga daripada wanita dengan tanpa lelaki. Siapa wanita dapat anak tanpa lelaki? Maryam. Wal aqsu aidha, dan lawannya juga macam tu, misla Hawa ummana. Sebaliknya daripada lelaki tanpa wanita, dia kata juga seperti Hawa mak kita. Hawa kan dia lahir, dia wujud tanpa wanita, dia ada lelaki. Hiya arba'u ma'lumati tibyan. Ia adalah 4 yang disedia diketahui akan penjelasan. Okey, daripada syair ni sebenarnya bukan kaitan tajuk ni. Ni kena faham sebab apa dia sebut dalam Ibnu Qayyim ni adalah berkenaan jenis manusia yang wujud. Pasal manusia ni wujud, ada yang lahir dari lelaki dan wanita. Ni kita semua. Daripada lelaki dan wanita. Kemudian ada yang wujud tanpa lelaki dan wanita. Adam. Kemudian ada yang wujud dengan wanita tanpa lelaki. Maria, Isa wujud tanpa lelaki. Kemudian ada yang wujud dengan lelaki tanpa wanita. Yang ni Hawa.
So syair ni bukan kaitan tajuk kita sebenarnya. Syair ni berkenaan dengan bentuk manusia ni wujud macam mana. Bukannya macam yang dimaksudkan apa dalam ni. Tapi ia tetap jadi kurniaan lah. So ada manusia lahir, ada manusia yang muncul tanpa lelaki wanita, itu Adam. Ada yang muncul dengan lelaki tanpa wanita, Hawa. Ada yang muncul semua sekali dengan lelaki dan wanita, itu kita. Kemudian ada yang muncul dengan wanita tanpa lelaki, itu Isa alaihi salam. So itu nau'iyat, bentuk-bentuk wujudnya manusia. Sedangkan yang tajuk yang kita bincang tadi adalah berkenaan orang lahir dapat anak. Ada dapat anak perempuan saja, ada dapat anak lelaki saja, ada anak lelaki perempuan, ada tak ada anak langsung. So jadi benda tersebut adalah semua sekali bentuk agihan Allah Ta'ala berikan tentang kejadian. Pasangan yang tidak mendapat zuriat dan dia berusaha macam-macam usaha dan akhirnya dapat zuriat. Macam mana nak reconcile dengan tak pasal ya, kita balik pada asal. Kalau kita tahu, kita ambil asbab satu benda. Macam kita kata nak makan, saya lapar, saya nak makan, saya pergi kedai, saya beli nasi lemak, lepas tu beli tiba balik basi. You can do the effort, tapi berjaya ke tidak tentu. Kita beli makanan, nak makan, tiba-tiba datang orang tintong rumah, ting-tong kan, nak makan ni, tapi tamu datang, nak melantak juga depan tamu. Tiba-tiba tunggu, makanan tak makan, lalu sekali kita pun hilang selera nak makan. Kucing makan. Basi ke, semut datang. So macam ni, buat effort tak salah. Tapi effort yang logik, yang betul, yang benar lah. Contoh macam kalau sekiranya macam makanan ini menguatkan sperma, maka makanlah. Kan makanan tadi menambahkan kesuburan, makanlah. Tapi kalau makanan ni jampir ustaz, tu masalah lah. Effort kena betul lah, lapar, makan, dahaga, minum, kan? Jahil, belajar, letih, tidur. yang common kalau tak dapat zuriat ni, ambil anak angkat. Tak, dia tak salah. Masalah Nabi ambil anak angkat. Macam Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, dia punya anak lelaki semua mati. Sampaikan Khadijah binti Khuwailid beri kepada dia Zaid bin Harithah untuk jadikan anak. Tak boleh. Zaid bin Harithah digelar Zaid bin Muhammad. Zaid bin Harithah digelar sebelum daripada Allah Ta'ala larang, digelar dengan Zaid bin Muhammad. Bahkan ketika itu masih lagi anak angkat ni macam anak betul, warisi. Once dibinkan kepada bapa angkat, maka automatik jadi milik dia. Itu basic. Tak pelik. Sebab kita macam ni, dia adakan sayang tapi nak hala pada siapa? Itu je. Tak salah. Maksud saya, ya, selepas dia ambil anak angkat, dapat anak. Itu kadang-kadang mungkin anak. Tak, bukan itu masalah lain pula. Kadang-kadang ada yang ambil anak angkat tak jadi apa benda pun. Jadi Kan, ini masalah dia. Mungkin kadang-kadang manusia ni tadi hormon. Contoh macam hormon dia, hormon tak boleh beranak. Hormon dia jenis macam aku. Tiba-tiba dia start ada baby je, dia start jadi macam penyayang sikit. Macam perempuan tu hormon dia bertukar kan, dia jadi keibuan sikit. Mungkin ketika itu baru jadi, wallahualam. Tapi basically cuba dengan usaha tadi, tapi tahu kurniaan tetap kurniaan Allah. Kita kurnia, kita datang belajar kan, tak pandai-pandai itu tajuk lain. Kan belajar masuk kelas semua berkelas kita masuk. Kan dengar kelas baru masuk kan. Lepas tu kemudian ponteng. Lepas tu kemudian rasa tak pandai. Lepas tu ponteng kelas lagi. Lepas tu datang kelas baru pula. Kita usahakan, effort kita belajar, kita buat. Tapi masalah struggling tu Allah Ta'ala beri pahala. Hasil dia, itulah bonus. Ada hasil ada, alhamdulillah. Tak ada hasil tak apa. Saya nak tanya Ustaz. Ha. Anak angkat ni. Ha. Anak saya lah dia ambil anak angkat. Ha. Kalau dia hibahkan semua hartanya kat Tak ada salah. angkat, tak apa ya. Tak ada salah. Tak ada salah. Bukan mesti ada tinggal sikit. Tak ada. Tak ada salah. Kan macam orang tu bagi hadiah semua, hadiah macam Abu Bakar ketika mana pergi dia letakkan semua harta dia kepada Allah dan Rasulnya. Tapi balik perang dapat balik. Dia pergi perang, dia dapat balik pulangan. Wasiat je tak boleh. Hibah boleh. Hibah kan tu Haji nak bagi harta pada kita orang pun tak apa. Tak tunggu anak angkat kan. Yang kita duduk sini kan, Tuan Haji bagi kita. Boleh je. Dia hibah ni hadiah. Hadiah tanpa pulangan. Yalah, sebab dia bagi semua. Itu saya kata bukan setakat anak angkat tu, kita orang boleh dapat. Macam ada orang, tapi di negara barat lah, gila sikit. Dia letakkan semua harta dia kepada kucing, anjing,
Yang family dia tunggu dia jauh kan. Tapi lah dia mungkin ketika temankan dia kucing dia letakkan semua harta dekat kucing dia. Kucing tu mati pun dapat harta kat adik-adik dia. Itu semua salah lah tu. Dari segi agama tak betul, tak kena. Pasal anda punya waris tak boleh waris kucing. Kucing, anjing, kambing, ular bukannya menjadi waris anda. Manusia saja, ya. Ala kulli hal kita kata benda tu effort buat. Kan, makanlah ubat ini, ubat itu, silakan. Tapi still percayalah yang beri anda anak hanyalah Allah, bukannya benda tersebut. Dan rasi tak rasi, macam ada orang tu ambil anak angkat dapat anak. Ada orang ambil angkat tak dapat anak. Ada orang makan ubat-ubat ni tu beranak. Ada orang tak ada makan-makan tak beranak pun. Ada orang tu makan madu Yaman, besok-besok mengandung bini dia. Ada orang tu makan bertong-tong tak jadi apa. Tak. Dia basically bahasa tu pasal apa? Al-Wahhab huwa Allah. Bukan kita. Sebab Allah sebut dah tadi, dia bagi siapa dia nak. Anak-anak perempuan, siapa-siapa dia nak anak-anak lelaki. Dan ataupun dia pasang-pasangkan anak lelaki dan perempuan. Dan dia jadikan siapa dia nak apa? Sebagai manusia yang mandul. Dia juga. Cuma masalah kita kehidupan manusia ni kena belajar. Cari dalam kekurangan itu kesempurnaan. Nah, bila tak dapat dia lah, tak ada anak kita macam tak ada anak. Bila dapat anak, pening kepala pula. Kan anak menangis 3 pagi, bang, anak nangis kan. Kenapa lah pula buat kerja ni kan. Contohnya gitu. Time tak ada, sibuk cari. Time ada, pening kepala. Macam orang kan, orang yang tak ada syarikat, nak buat syarikat. Dah buat syarikat, pekerja ramai, pening kepala pula. Nak bagi sokso lah, EPF lah, sebagainya kan. Time tak ada pekerja, tak ada syarikat, nak syarikat, dah dapat syarikat. Dia nampak yang orang tu buat kereta je. Dia tak fikir orang tu tengah malam tak tidur. Fikir gaji pekerja, nak pusing balik modal dan sebagainya. Minta overdraft dengan bank. Time tak ada lah. Time ada, siap lah. Faham? Jadi secara asasnya segala benda yang Allah Ta'ala berikan, tak ada siapa sebenarnya yang susah. Dia kena belajar daripada apa tak bagi tadi, apa Allah Ta'ala berikan dia yang lain. Kan, kalau dia kata start ada anak, mula nak bersedekah pun payah. Sebab tu dalam orang Arab dia kata apa? Anak ni majbanah wa mabakhalah. Anak adalah benda yang majbanah, menjadikan orang tu pengecut. Kan dulu kan kalau tak ada anak, dia bawa motor laju je. Dapat anak motor slow. Kan? Dulu kan. Bini pun tak kisah. Dia kata lantaklah abang bawa laju. Tapi bila ada anak, bang, jangan bang, nanti anak kita tak ada siapa bapak, tak ada bapak pula kan. Kan? Tahu kan? Majbanah. Wa babakhalah, menjadikan kedekut. Dulu tak ada anak, gitu duit keluar. Bila ada anak, kan? Nanti kalau anak nak makan susu tak cukup lah, apalah. Dia majbanah wa babakhalah. Sebab tu anak-anak ni, isteri pun adalah ujian. Dan tak ada isteri, sibuk nak isteri. Dah ada isteri, pening kepala, bini panggil balik rumah. Kan? Bang kat mana? Tak nak balik ke? Kan? Tahu? Kan? Time awak seorang-seorang boleh tengok TV seorang, tak ada berebut dengan orang. Time dia ada pula nanti kan, sekian. Baru tengah malam pukul apa? Dia kata macam lapar lah. Kalau bini kata lapar, awak apa? Awak don't know? Pergi keluar lah beli kan. Tengah tu diam tunggu je, dia tengok bang lapar bang, pergilah. Ke ada suami tak pergi ke? Serius? Ambil selut, bagi makan selut. Kan? Kalau pasal kan awak kena provide untuk dia. So benda kalau dia lapar, awak kena cek makan untuk dia. Kalau awak tak pandai masak, awak pergi beli. Dia diam kat rumah buat apa? Bini lapar, abang lapar. Ke buat apa? Pergi beli kan? Masak tak boleh. Masak payah, tak sedap. Ala kuliah, maksud dia faham tak? Jadi benda tu every time kita nak satu benda. Kalau macam ada kereta, kita kena pergi road tax lah, insurans lah, benda lah kan. Kita nak parking kena bayar. Kalau macam motor parking okey je kan. Tak kena apa. Cuma ada kereta kan sibuk macam ustaz tak nak berhenti ke, saya nak lari ni di PKL nak saman kan. Faham? Tu ada beza dia. So basically anything Allah Ta'ala beri lebih pada kita, dia ada burden. Tu je. So sebenarnya bukannya beliau kata tak ada anak tu dah ada kiamat. Tak. Sebab kejayaan terbesar syurga bukannya dapat anak. Dapat anak happy. Tak, memang kita happy satu part lagi dia burden. On part dia adalah beban. Dan pukul 3 bulan pertama 2 jam sekali ke 3 jam sekali kan dia nak menyusu.
Kan? Mula-mula tu kan, bang, tak apalah bang tidur, besok nak ngajar kan. Lepas tu tiba-tiba tengok apa? Ketika bang, ada orang tanya ngantuk. Kan? Ada juga kan. Basically, bila tak ada nak, bila ada, macam-macam lah. So basically, memang semua orang ada, sebab Allah Ta'ala bagi ke tidak, semuanya ada. Cuma tidak buat effort salah. Tidak buat effort, duk diam kan, tak hirau kan. Tak. Kita kena buat effort. Jahil, belajar, lapar, pergi makan, semua sekali. Macam tak ada anak tadi, carilah benda. Pergi jumpa apa nama, fertility kan, klinik dan sebagainya. Tanya, tengok sperm count tak cukup ke, banyak sperm mati ke, lepas tu isteri tu punya masalah rahim ke, check lah. Poligami ke, cakap. Betul tak? Serius betul. Tak sekarang ni memang betul. Okay, macam tadi kan saya sebut tentang kita sekarang ni, katakan Singapura dia dah silap. Singapura dah silap. Dia ikut apa yang China, Big Brother bagi. Dia small brother kan. Dia visi dia nampak macam mana China, negara China lu kan tak boleh, maka dia orang pun stop, anak tak ada. Sekarang ni Singapura kelahiran anak yang bukan Melayu yang bukan Islam sangat-sangat rendah. Dicampur dengan budaya tak nak kahwin, dicampur dengan masalah dulu. Diorang dah sekat dulu. Dapat anak disusahkan. Zaman dulu kalau ada anak disusahkan. Sekarang ni bila tengok rakyat diorang yang bukan Melayu, jumlah makin sikit. 20 tahun akan datang, majoriti adalah Melayu. Bangsa Cina akan jadi minoriti dan 20 tahun akan datang. So kelahiran sangat rendah. Bahkan sekarang ni dia punya insentif, siapa dapat anak pertama diberikan 18,000 Singapore dollar. Sekarang dicepatkan rumah, diberikan sekian macam-macam. Sekarang ni insentif, siapa dapat anak dibagi macam-macam. Tapi pasal diorang baru tahu, kira-kira terlupa duk sibuk-sibuk kan, terlupa. Tiba-tiba anak tak ada anak. Kalau diorang berjaya sekalipun sekarang, kalau sekarang dia suruh kahwin, siapa-siapa nak kahwin kan? Dia suruh kahwin semua rakyat dia. Yang muda tak ada. Okey, maksudnya yang kahwin dah tua, yang tua kahwin. Okey. Kalau dia berjaya sekalipun nak baiki, hasil dia 30 tahun akan datang. Sebab anak yang lahir sekarang, dia akan mengisi ruang apa pun yang kita tinggalkan pada 30 tahun akan datang. Nak jadi siap masjid ke, jadi ustaz ke, jadi apa, kena 30 tahun akan datang. Maksudnya umur ada 5 tahun nak buat apa? 5 tahun akan datang tak jadi apa? Kalau dia kahwin, semua rakyat dia dapat kahwin lah. Semua rakyat dia beranak. 5 tahun akan datang tak cukup lagi. So sekarang ni diorang buat, yang saya dengar daripada orang, ada seorang orang Singaporean, dia cerita sekarang ni diorang bawa orang daripada Filipin untuk isi ruang. Cukup kan? Filipin. Sebab nak ramaikan yang Kristian, yang bukan Islam, bukan Melayu. Dia bawa masuk. Daripada rakyat Cina sendiri tak boleh, Cina tanah besar pun tak cukup anak. So kita dah ajar, pertama kita dah buat 30 tahun lepas, kita dah buat tak nak bagi anak ada. Maka dah kurang dah rakyat. Lepas tu dengan gaya hidup zaman moden, tak payah kahwin, tak payah apa, tak payah sekian. Lepas tu patung seks dan sebagainya ada, pornografi. Tak pun tengok yang zaman dulu kan, orang beria nak kahwin semua, kahwin kan. Pasal tak nampak yang bukan ni, pornografi tak ada. Lalu sekarang pornografi banyak. Handphone dan sebagainya keluar dengan kartun dengan orang sebagainya. So siapa nak kahwin? Dengan cara budaya sekarang hidup, siapa nak kahwin sebenarnya? Faham tak? 30 tahun akan datang baru berjaya, kalau diorang buat sekarang. Tapi nak cepat lagi ni, cakap-cakap lah poligami lah. Kalau betul dia nak ramaikan anak, setiap seorang lelaki tu kena kahwin lebih. Dan kebetulan pula memang perempuan ramai dari lelaki. Jadi lelaki yang mandul. Cari lelaki, semua lelaki yang memang Kak aku pengutan kan. Kalau lelaki tu mandul, benda tu sebab kita kata fertility punya klinik tu, dia boleh check siap-siap orang tu punya sperma elok ke tidak Kak. Mana kalau check abang check suami akak yang memang subur, dan bagi kahwin banyak kat dia. Okey, sekarang ni dengar. Sekarang ni nanti kita lagi dalam tafsir tajuk sama. Kebetulan dalam tajuk ni sekarang ni saya cerita dulu, Jepun sekarang ni dah masalah. Diorang punya rakyat 2016 2017 lahir kurang 1 juta. Rakyat dia 145 juta. Yang lahir kurang 1 juta. Maksudnya kalau rakyat Jepun ni separuh perempuan, 70 orang perempuan, seorang je beranak setahun. Setahun tu seorang, daripada 70 orang seorang je beranak. Akak bayangkan.
Orang terpaksa, macam Singapura dapat pecahkan sekolah, 3 biji sekolah, pecah jadi 1 je. Sebab tak cukup anak nak sekolah. Sekolah ni ada, anak tak cukup, pecah 3 jadi 1. Jepun pun sama macam tu juga. So sekarang ni diorang tak ada masalah. Jadi Jepun ada, saya tengok animasi, kartun animasi dengan isteri saya baru ni. Itu tak tahu, lepas dia berikan gambaran untuk memerangi kelahiran yang tak cukup ni. Jepun akan mengimpos ke atas rakyat dia umur 16 tahun kena kahwin. Ni dia buat cerita kartun tau. Anda kena faham, Jepun cara dia bentuk pemikiran rakyat dia, kartun tu cukup dah. Rakyat dia tengok dan boleh follow. Dia tak ada agama kan. Lepas tu kenapa macam orang animasi ni dipanggil sensei. Tukang kartun dia panggil banyak macam profesor. Sensei. Sujud gitu kepala. Seriously. Jadi dia orang buat ada cerita. Saya tak ingat nama tajuk dia. Dia jadikan 16 tahun dapat SMS. Isteri awak orang sekian-sekian nama sekian-sekian. Yang perempuan tu pun akan dapat juga. Jadi dia pun tengok. Lepas tu pergilah, nanti keluarga akan jumpa, kahwin, sekian-sekian, uruskan nak untuk perkahwinan sejak 16 tahun. Sebab anak ramai mesti kahwin muda. Okey, kemudian dalam cerita kartun tersebut, dia jadikan yang lelaki tu, dia suka orang lain. Dia kena kahwin dengan orang lain. Dilema lah kan. Habis episod, dia orang berikan gambaran apa tahu? Lelaki tu dapat dua-dua sekali. Dan dia kata apa? Ini mungkin cinta bentuk baru. So dia nak ajar apa? Poligami. Serius. Kalau dia kata nak buat, pasal memang diorang punya birth rate sangat-sangat rendah. Sampai kan dia kata dia punya simpanan pencen tak cukup. Tahu kan pencen tu makan macam ni. Kita pencen kita makan, kita bayar sekarang EPF tu. Orang yang dulu kerja makan. Dia pencen, dia makan, kita bayar, dia makan. Nanti kita pencen, orang baru kerja makan. Jepun punya simpanan dah habis. Sebab tu bila kita pergi nak pinjam duit, tak dapat. Saya boleh awal dengar cerita kata nak pergi pinjam duit kat Jepun, saya kata takkan dapat. Sebab fakta berkenaan jumlah rakyat dia ni, yang baru kerja tak ada ni, memang ini fakta. Mana orang baru kerja tak ada, bukan setakat tu. Dia hilang, panggil apa? Dia hilang jumlah rakyat bunuh diri. Rating bunuh diri dia jatuh. Tahun 2000-2003 dulu, Jepun nombor 1 dunia bunuh diri. Kedua Korea. Suicidal rate paling tinggi di dunia adalah Jepun. Terjun sampai kan dekat rel kereta api dia kan, sehingga kereta api dia. Tak dia buat signboard macam tu. Signboard pertama dia kat sini kan. Kalau nampak butang emergency tekan, kalau nombor 1 orang baring atas rel. Kedua nampak objek besar, ketiga nampak api. Nombor 1 nampak orang baring. Pada rel tu gitu. Tekan. Benda biasa. Jadi okey, tapi pada 2-3 tahun lepas, kita on check kan, Jepun jatuh, dia bukan nombor 1. Kita macam, asal jatuh, jumpa agama baru ke? Tak, dia kan jumpa agama baru. Tak ada orang baru nak bunuh diri. Orang baru nak bunuh diri tak ada. Sebab yang bunuh diri ni biasa orang yang baru kena kan, kena bully, kena sekian. Ni pembuli dan yang dibuli tak ada. So siapa nak bunuh diri? Atuk dia onyang, dia kuat, tahan lasak, tak boleh bunuh diri tu. Faham tak? Jadi tak ada. Jadi duit simpanan pencen habis. Sebab tu kenapa pergi pinjam takkan dapat. Awal-awal lagi. Orang cakap nak pergi pinjam tu kan. Saya dengar tu saya gelak. Saya memang takkan dapat. Diorang pun tak cukup duit. Sebab pusingan tak ada. Sekarang ni diorang yang ada siapa yang tahan lasak tak mati-mati. Mana yang dulu yang baru lahir tak ada. Kan 1 juta 2 tahun lepas kan. Betul-turut. Tahun berikut ni pun dia jangka macam tu juga. Sebab cara hidup. Diorang tak kahwin. Agama tak ada, kahwin tidak. Kemudian workaholic kan. Kerja. Dia jadi sebenarnya kerja tadi kan. Dia kata bagus tapi last kali in the end tak ada life hidup. Tak ada dengan keluarga. Dia janji pergi kerja. Balik kerja pergi judi. Berjudi, minum arak, balik rumah mabuk. Nak beranak je dia. Bini kata bang. Kan mabuk. Kan? Satu benda. Lepas tu pula diorang ada kehidupan dengan masalah pornografi dan sebagainya sangat dahsyat. Diorang siap macam beli patung untuk buat seks. Dia jual patung. So bila patung dijual, manusia tak perlulah kalau beli kahwin beli perempuan lah. Kahwin dengan perempuan kan dia ada bil lah kan. Jadi lapar-lapar minta makan. Patung tadi duduk diam je. So siapa nak beranak? Bila orang tak kahwin, siapa nak beranak?
So sekarang dia orang tenang, memang betul. Saya ingat tahun lepas pergi, memang nampak dia punya society tu macam nak mati. Tahun ni dia orang buat isytihar betul-betul. Memang nampak yang tu. Sebab sekarang ni yang ada, siapa yang ada je. Yang baru tak ada. The whole Jepun lahir kurang 1 juta. Gila. Eropah dah lama dah kena. Eropah dia terus sustain macam tu. Tapi bila orang Islam pergi pindah, beranak banyak. Orang Arab kan, Arab dan sebagainya pergi pindah, beranak tak macam anak, tak nak berhenti. Jadi yang dia sekarang tu jumlah dia kata Eropah akan dibanjiri oleh Muslim lebih ramai dalam beberapa tahun. Saya ada baca dalam YouTube satu tulis kat tentang Rusia kata 20 tahun lagi Rusia akan dibanjiri oleh orang Islam. Betul? Dia basic dia bukan masalah pindah tukar agama. Masalah orang yang asal kafir dia tak ada. Dia dah tak ada anak untuk gantikan dia. Anak dia pula atheist lagi, tak percaya agama. Siapa tinggal? Okey, basic anak tak ada. Jadi pasal dia orang kan ini masalah idea masyarakat apa zaman sekarang. Saya ingatlah ada seorang doktor dekat ada masalah utama klinik. Dulu dia check, kononnya nak ambil apa geng insurans ni kan, bawa lah pergi, cocok lah sana, cocok sini kan. Saya kata tak lepas. Saya kata dia tak lepas, dia tak percaya. Dia bawa dia jumpa doktor tu, tak lepas 2 kali, doktor yang sama. Saya kata dia tak lepas, tak percaya. Tak apalah, nak try, silakan. Kan? Jadi doktor tu, ketika sembang, dia tanya, tapi diorang ni, bab insurans pun bangok juga. Dia pergi fikirkan apa tau, dia tanya, bapak ada lagi tak, mak ada lagi tak? Dia tak ada. Oh, maksud dia, orang ni mati cepat. Dia, tahu dia. Dia letak itu. Kita kata mak mati apa? 55 tahun. Muda lagi. Mana ada orang muda mati? Muda ke tua sama je. Mana ada tunggu nak tua pun mati. Tapi anyway, salah faham. Dia ingatkan orang tu mati sebab sekian. Okay. Kemudian, bapak 63. Oh. Dia start itu je dah hilang dah. Dia tanya adik-beradik berapa? Saya kata 14 orang. Terkejut. Saya nombor 13. Ketika tahun tu, dia tanya, memang hidup lah 14 orang ada. Dah 2 tahun lepas tahun lepas tak ada dah seorang. So jadi tinggal 13 lah. Macam sebelum budak hitam kan, seorang mati. Dia mati pun seorang. Okay, dia 14 baru seorang mati. So jadi bila dia dengar 14 tu, dia cakap ini. Dia kata, tapi dia kata, yalah, zaman sekarang anak ramai tak boleh dia kata. Tak ada quality life. What is quality life? Saya tanya sikit. Apa quality life? Maksud dia anak tak cukup kasih sayang. Berapa sepah orang yang kaya, anak-anak semua jahanam. Quality life benda lagi. Dadah. Kan? Terlibat dadah bersepah. Saya jumpa ada orang. Anak satu tu anak tu masalah. Tapi, ini cerita baru. Tak tahu orang tu ada kat sini. Tak ada kan? Okay. Semalam saya pergi. Dia budak zaman sekarang. Budak zaman sekarang punya kelakar. Lain dia. Jadi kita zaman dulu sakit perut pun nangis kan? Budak sekarang, handphone tak ada line internet nangis. Saya kata macam, abang tu lah kan? Dia anak lelaki 4 orang. Yang tu anak bongsu dia. Besar, anak bongsu dia besar. Bukan budak betul, budak besar dah. Sekolah dia 3-4 kot. Budak lah besar macam tu. Lepas tu macam, hei. Saya macam, apa hal bang? Yang tu bapak dia kata tak ada connection lah tu. Tak ada network, no network. Kan? Saya pun cakap, saya kata, kau bernafas boleh lagi kan? saya tengok budak dia macam, dia menggelisat pasal tak ada internet. No, kalau dalam family kita orang tak nangis, tak kena pukul, nangis, bagi pukul sungguh. Dalam family kita orang lah, family orang dia tak tahu lah. Dia saya tengok gelisat. Gitu. 2 handphone. Kan, saya macam. Betul kan? Bapak balik. Bapak dia kata, okay, balik. Family balik. Sebab kisah anak tak ada internet. A'udzubillah minasyaitonirrajim kan. Apa ni? Ni contohlah quality life. So dia pegang 2 handphone. Quality life ni quality lah. Zaman kita kan mana boleh dapat handphone anak kan? Awak-awak semua yang depan saya ni, yang mana tua kan? Mana ada handphone lu? Elok je hidup kan, besar, tak ada masalah pun. Handphone tak ada line. Dan gelisat macam kena pukul. Kan saya kata kenapa? Sakit perut ke? Tak. Rupanya no connection. No connection. Saya kata, alamak, mujukkan anak aku. Anak aku salah. Kan? Ni sikit. Jadi, kadang-kadang, cara hidup, dia kata macam doktor tu kata, quality life. Ayat tu salah sebenarnya. Rezeki anak tadi, macam tadi ke China tadi kan, dia sekat. Last sekali tengok apa jadi. Macam tu berlaku sekarang Singapura. Kalau dia buat apa sekalipun kan, poligami saja jawapan.
Jadi Jepun sekarang ni dia tengah fikir macam tu. Cara sekarang doktrin dia masukkan melalui kartun. Cerita kartun tu dia masukkan, sumbat kan. So orang terfikir dan tengok. Macam-macam bahan lah, jantan suka jantan kan. Pun masuk ikut animasi juga. Bercinta laki-laki, cinta perempuan, ikut animasi juga. So sekarang ni yang ni sekarang dia masukkan poligami. Tak tahu berapa tahun lagi dia kata. Kalau betul berjaya, dia akan lahirlah satu. So basically masalah lelaki tu kan dia mandul kan. Tak ada bagi bini banyak pun. Tapi kalau dia kata yang lelaki contoh macam subuh, ada anak, dia kahwin kan lah. Itu basic dia untuk banyakkan anak. Untuk tempoh akan datang. Kalau anak tak ada, siapa nak gantikan awak? Dia banyak orang letak awal untuk poligami masalah kemampuan. Kan? Yang tak berpoligami, yang jantan yang panggil kekasih gelap tak apa pula. Kalau kita sekat kekasih gelap, kan mana secret lover, kita halang, yes. Berbincang macam kes baru ni, kes anak kahwin budak umur 11 tahun. Akad nikah bukan dia golek-golek dengan budak perempuan tu. Dia kata 5 tahun akan datang baru dia tinggal bersama. Apa masalah dia? Mana kalau budak tu semua kecoh macam sekian. Dia yang kecoh pula orang yang tak laku. So straight forward yang bincang-bincang ni kan, si Saint Kufo punya kumpulan dan sebagainya kan. Dia orang yang tak laku. Awak tak dapat kahwin, orang kahwin ni bising lah, sibuk. Kan pasal akad nikah tu tak salah pun. Oh tapi kalau couple dating tak ada masalah. Pergi wayang peluk-peluk tak apa. Kan? Tak pernah sekat pula. Sedangkan yang ini bila orang dah biasa bebas dengan seksual tanpa sebarang ikatan, dia tak nak kahwin. Bila tak nak kahwin, siapa nak beranak? Ulang soalan balik. Pasal ini jenayah pada negara. Kalau rakyat tak kahwin, untuk tempoh akan datang, jumlah rakyat akan kurang dan dia jenayah pada negara. Sebab kita hilang modal insan. Pasal nak gantikan generasi yang ni, generasi baru kena keluar. Soalnya kalau tak ada siapa lahir kat sini, siapa nak gantikan orang? Buatlah MRT, LTA, MSC, yang benda tak buat kan. Semua sekali. Siapa nak pakai? Yang jadi macam negara-negara Arab macam Bahrain dan sebagainya kan, Oman. Yang banyak orang kuasai sekarang adalah India tu. Orang luar. Rakyat dia tak ramai. Sebab tu dan dipanggil age of consent. Age of consent luar negara tak sama semua negara. Spanyol age of consent dia sebelum 2013 13 tahun. Ni yang baru punya 16. 16. China 14 tahun. Dia ada buka YouTube, buka dalam Google ada. Age of consent. Tapi age of consent tadi kan faham Age of consent tu adalah umur boleh beri izin buat hubungan seksual, bukan umur kahwin. Dalam Islam umur kahwin. Dia orang bukan umur boleh, kalau anda kata orang tu buat hubungan tidak dikira sebagai rogol. Kalau umur berapa? Lepas tu macam paling tinggi dua negara. Korea Selatan, apa-apa hubungan seksual bawah 20 tahun dikira sebagai rape. Tapi tak apply pun. Dengan satu di Bahrain 2 tahun. Lain negara macam Nigeria 11. Chile 16. Thailand ada 14. Saya tak ni. Saya tak. Okey, baca sikit. Pasal bila keluar benda macam ni kan saya jawab jugalah. Orang sibuk cerita, kita jawab juga. Macam mana? Dia bincang tajuk tanggungjawab sebelum timbul tajuk. Masalahnya yang haram tak ada hal. Campak longkang tak ada hal, kan? Yang penting yang halal tak boleh. Yang halal tak boleh. Yang haram tak apa. Faham tak? Yang sekarang ni orang bincang tanggungjawab, yang haram tak apa, yang haram tak sekat pun. Mana ada sekat? Kita pun ada undang-undang haram hukum luar nikah. Orang-orang yang bercakap mengenai tanggungjawab dia juga bercakap mengenai juga yang kadang-kadang pun dia bising juga. Tak ada. Kalau geng sistem kufur ni kan, kumpulan ni mana ada cakap perempuan yang jadikan barang dagangan tepi jalan? Ada cakap? Ada dia pertahankan perempuan tersebut? Tak ada. Diorang sibuk berkenaan masalah warisan harta. Okey. Saya sebut umur boleh kahwin. Sekejap. Okey. Saya sebut dengar sini. Eropah. Spanyol pada asalnya memberi benarkan perkahwinan 13 tahun. 13 tahun orang konsen. Lepas tu naik 16 tahun pada 2013. Okey, negara-negara seperti Germany, Austria, Hungary, Itali, Portugal 14 tahun. 14 tahun bukan kahwin tau. 14 tahun boleh buat hubungan seks. Maksud dia kalau buat hubungan seks tak dikira sebagai salah. 14 tahun. Amerika Syarikat, umur boleh nikah di Amerika Syarikat dia tak sama. Ada 16 ada 18. Tapi diorang ada masalah yang ni, Amerika Syarikat pula, kalau sama-sama bawah umur tak apa.
Sama-sama umur tak apa. 8 dengan 9. Kalau lelaki 8, perempuan 9 atau perempuan 9, lelaki 8. Asal jangan seorang tua, seorang muda. Kalau sama-sama budak-budak, tak ada hal, tak ada siapa didakwa. So what's the point? Ni benda dah jadi kes kat sekolah-sekolah kita tau. Budak umur 16, apa umur darjah 5 dengan dekatan 1. So nak hukum macam mana? Dekat sekolah, dekat area Wang Semaju. Tahun 2005, saya dapat tahu dari kakak saya, dia cikgu sekolah. Dia cerita kat sekolah-sekolah tu jadi kes macam tu. Macam mana nak buat? Okey. Sedangkan yang ini halal. Yang ini halal kahwin, akad nikah tu halal. Tak tidur lagi, dia bising dah. Okey. Kemudian di Amerika Syarikat daripada tahun 2000 hingga 2010, perkahwinan budak semuda 10 tahun. 10 tahun berlaku. Ini pasal kes walaupun dia tak benarkan, tapi kalau perintah mahkamah, izin parent, boleh kahwin bawah umur 18 atau 16. Dan daripada 2010 hingga 2000 hingga 2010, 250,000 rakyat Amerika Syarikat kahwin bawah umur. Dan daripada ramai tersebut ada yang umur 10 tahun. Sehingga besar 10 tahun. Akad nikah terus. Nigeria 11 tahun. Botswana, Namibia 16 tahun. Okey. Asia Pasifik, okey, di Jepun 13 tahun tau. Umur boleh buat seks di Jepun tak dikira sebagai jenayah. 13 tahun. Sampai sekarang ni. Sekarang tau. Sekarang. 13 tahun. Okey. Lepas tu 13 tahun. Okey, Jepun. Lain-lain. Okey, China 14 tahun. Asal China 11. Baru naik jadi 14. India 18. Australia 16 tahun. Tasmania dengan selatan Australia 17 tahun. Asia Tengah, negara Arab tak boleh letakkan had umur. Tapi semua hubungan mesti ada akad nikah. Itu sebab kenapa age of consent tu yang diletakkan oleh seluruh negara tadi bukan kes nikah. Kes halal buat hubungan seks. So basically apa benda diorang promote? Kita Islam, kita kata nikah. Bila nikah, masalah tanggungjawab, masalah nafkah, masalah wali dan sebagainya timbul. Bukan datang-datang kita ambil anak orang buat lari lah. Tapi kumpulannya ni, dia tak kisah. Yang bab haram, dia diam. Diam je. Tak cakap apa. Tapi bila bab berkenaan akad nikah, budak tu kesian, patut budak tu main-main lagi. Dia, ayat dia, saya dengar. Dia baca, dia kata, patut tu budak ni main-main lagi, masih lagi apa? Dia kata, ada sial pun ada. Dia rasa sial lagi, celaka. Golongan tak mementingkan perlindungan kanak-kanak. Mana kalau kanak-kanak tadi dirosakkan oleh gerakan sebaya, tak apa. Akad nikah haram. Tak mana. Ni benda ni semua sekali fakta. Kalau ikut seluruh negara dunia ni, Jepun 13 tahun. Kenapa tak maki Jepun? Makilah. Halalkan hubungan seks 13 tahun. Umur tak apa. Kalau kita dengan 13 tahun apa? Form 1 kan? Form 1 tak apa dah. So macam mana? So basically benda ni sebenarnya dia orang satu part nak hina Nabi. Satu part nak hina Nabi. Dia cakap tak cakap mulut. Tapi nak kata Nabi ni pedofil. Nabi akad nikah dengan Aisyah umur berapa? Nabi tinggal bersama umur berapa? Zaman Nabi dahulu kan kita katakan macam para sahabat. Mus'ab bin Umair 16 tahun adalah pendakwah. Nabi hantar dia pergi Madinah mengajar orang Islam, orang Madinah masuk Islam. Usama bin Zaid 17 tahun ketua panglima tentera lawan dengan Rom. Kita main guli lagi. 17 tahun tu macam main game. Ataupun macam tadi, tak ada line internet. Aku angin tu. Oh tak boleh, saya kata. Sorry lah kan. Memang kita family saya tak macam tu punya ni tak, not acceptable. Kan? Tapi gila. Kita pasal mainan banyak sangat sebenarnya. Budak-budak kita tak matang. Zaman tu tak ada macam mainan ni, main apa ni kan. Ni main game lah atau selfie kan. Gitu kan. Tak benda. Basically kena faham. So sebutan berkenaan masalah kata jaga budak-budak ni bukan betul. Ini bukan betul sebenarnya. Dan sekarang ni macam saya sebut kan, macam Jepun kan, dia kata paksa letakkan umur kahwin dan sebagainya. Bahkan poligami tadi sebut kan. Orang sebut masalah poligami. Orang tak sebut berkenaan masalah ni, masalah hubungan luar nikah. Sebab dalam hubungan luar nikah ni tidak ada peraturan mahkamah yang menyekat. Mahkamah syariah je yang tak boleh kan. Mahkamah sivil tak ada masalah. Suka sama suka jalan. Siapa basic dia berikan statistik anak terbiar sebab poligami. Ramai, banyak. Kalau ada Mana ada kak? Orang sebut macam ni kak. Ni.
Orang burukkan ni. Orang kejap akan masuk kelas sana. Bab poligami masuk ke sana. Tak ada. Pasal kes di sini tau. Burukkan poligami tadi. Masalah enforcement kita kena ada. Buat enforcement. Kenapa nak batal poligami? Kenapa tak enforcement masalah suami tadi penjara kalau tak bayar nafkah? Kenapa batalkan perkahwinan tadi sedangkan masalah benda perkahwinan tadi sah halal? Kita sibuk poligami tadi sekat, tapi tak apa buat kasih gelap. Secret lover tak apa. Okey. Tapi berkenaan dengan kata tanggungjawab tadi kan. Tanggungjawab tadi maksud enforcement. Kenapa tak ada enforcement? Enforcement untuk masalah suami tak bayar nafkah. Kenapa tak buat? Ini yang JAKIM kena buat. Bukan. Ini masalah awal-awal lagi. Ilmu. Bukan ilmu. Ini masalah memang kita tak nak mahkamah syariah ada taring. Mahkamah syariah tak diberikan taring. Dia tak boleh gigit. Kalau boleh gigit, masalah banyak benda akan masuk. Ini perkara pertama sekali, mahkamah syariah tidak diberikan sebarang kuasa untuk tahan orang. Polis tak ada tangkap cari orang kat rumah tak bayar nafkah. Ada? Enforcement tadi salah berkenaan masalah apa? Masalah kahwin ke masalah tak bayar? Tak bayar tadi. Penyelesaian dia apa? Tok Sah bagi kahwin. Salah tu. Bukan Tok Sah bagi kahwin. Enforcement tadi oleh mahkamah untuk bayar nafkah. Bukan masalah itu. Ada orang yang kahwin biasa tak poligami, betul biar anak bersepah. So, Tok Sah kahwin langsung. Ya, okey. Basically bukan masalah poligami itu salah. Enforcement tadi kalau macam tu, orang biasa kahwin pun masalah lain. Itu masalah suami yang tinggalkan bini tanpa sebarang ikatan sebagainya. Dan enforcement kena ada. Mahkamah panggil balik. Kalau dalam Islam, kita panggil dia balik. Ni kata bini ni macam mana? Oh, dia kata saya yang sekian. Dan kalau tak nak ceraikan, kalau tak nak cerai, mahkamah ceraikan. Mahkamah ada kuasa untuk itu. Dia tak boleh tinggal bini tergantung macam tu. Itu apply. Dan kedua masalah enforcement. Jadi kita kata masalah enforcement tu tak ada. Tapi nak kata salah poligami tidak. Kan? Contoh macam orang ada kereta. Accident kita kata salah kereta. Jangan kereta masuk highway macam tu. Awak ni sejak ke belakangan ni banyak bas accident. So kita hentikan perkhidmatan bas. Masalahnya Kak, pernah berhenti tak hari raya bas accident? Jadi tiada tahun ada. So jadi kita stop bas. Maksudnya tak ada kaitan masalah poligami jadi masalah. Itu yang saya nak tahu. Jangan cakap poligami ni akan membuat masalah tanggungjawab. Ayat tu semua keluar untuk bagian yang ni je. Okey, baik. Berhenti sini. Sambung kemudian. Wallahu a'lam. Pergi sana pula. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.